Hello Malaysia, salam sejahtera. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi satu pendedahan yang merujuk kepada seorang pemimpin yang ternama, pemimpin yang berpengaruh, dikaitkan lagi dengan rasuah. Oke, saudara-saudara semua, seperti yang kita tahu, pemimpin bersatu ataupun presiden bersatu sendiri telah dikaitkan sebagai suspek untuk isu proyek Jana Wibawa, dan ini telah disahkan oleh SPRM. Hari ini pula, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, isu Jana Wibawa, seorang lagi pemimpin, dikaitkan dengan, kalau saya tak silap, rasuah RM 200 juta lebih berkaitan isu Jana Wibawa juga. Pemimpin ini adalah Wan Saiful Wanjan. Akhirnya, pendedahan terkini di mana pemimpin ini tidak mengaku telah meminta dan menerima rasuah sebanyak RM 6,9 juta. Jadi, pendedahan demi pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan dihadapkan ke mahkamah session hari ini atas dua pertuduhan: meminta dan menerima rasuah bernilai RM 6,9 juta, membabitkan projek Jana Wibawa bernilai RM 232 juta pada tahun lepas. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pendedahan yang bagi saya paling mengejutkan. Setelah beberapa tuduhan yang dilontarkan kepada pemimpin bersatu, pengurusi Perikatan Nasional, dan beberapa pemimpin yang lain. Akhirnya setelah PN yang pernah menjadi kerajaan dahulu, perlahan-lahan satu demi satu pendedahan. Adakah ini pendedahan satu demi satu ini menunjukkan kepimpinan PN pada waktu menjadi kerajaan dahulu memang kotor, keji dan buruk? Saya tidak mengesahkan perkara ini. Namun pendedahan ini telah membuat ramai rakyat Malaysia, ramai netizen berpendapat bahawa adakah kami ditipu semasa PN menjadi kerajaan dahulu, disebabkan satu demi satu pendedahan ini yang melibatkan rasuah yang dilakukan oleh pemimpin pada ketika era Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Ini satu lagi pendedahan menunjukkan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan dihadapkan ke mahkamah session atas dua pertuduhan: meminta dan menerima rasuah berjumlah RM 6,9 juta. Bagaimanapun, Wan Saiful menafikan perkara ini. Beliau mengaku tidak bersalah. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, mohon kiranya jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Jadi menurut kenyataan ini, menurut Wan Saiful, beliau mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan. Berdasarkan pertuduhan, Wan Saiful didakwa meminta wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu syarikat Nepturis Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai RM 232 juta di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana pada April tahun lepas. Dia juga didakwa menerima suapan RM 6,9 juta menerusi akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya, yaitu WSA Advisory Group Sendirian Berhad, daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sendirian Berhad. Ia sebagai upah untuk membantu syarikat terbabit mendapatkan surat setuju terima projek sama
di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku antara 8 Julai hingga 30 September. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Section 24 dalam kurungan 1 Akta. Jadi saudara-saudara, ini satu pendedahan yang mengejutkan. Terdahulu juga Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syaharudin Wan Ladin memohon Wan Saiful diikat jamin antara 500,000 sehingga RM 1 juta. Jumlah itu munasabah kerana kesalahan itu adalah serius dan kami mencadangkan tertuduh dikenakan syarat tambahan iaitu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di Pejabat SPRM Putrajaya pada minggu pertama setiap bulan. Kami mengakui tertuduh tidak mempunyai risiko untuk melarikan diri dan memberi kerjasama kepada SPRM. Bagaimanapun, Peguam Bela Wan Saiful Datuk Hisham Teh Poh Teik memohon agar anak guamnya diikat jamin di antara 200,000 hingga 300,000. Maknanya Timbalan Pendakwa Raya pun terlibat, yaitu Datuk Wan Syaharudin Wan Ladin memohon Wan Saiful diikat jamin antara 500,000 hingga RM 1 juta. Jadi saudara-saudara, akhirnya pendedahan demi pendedahan, di mana hari ini pula Wan Saiful dikaitkan dengan rasuah, menerima dan meminta RM 6.9 juta. Saudara-saudara, jumlah ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi, adakah setelah pengumuman daripada SPRM ini, pendedahan demi pendedahan ini membuktikan bahawa memang kerajaan pentadbiran pimpinan Muhyiddin Yassin pada era menjadi kerajaan dahulu memang keji kotor, memang terlibat salah laku atau sebagainya. Disebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah membuat kenyataan semasa beliau telah memegang portfolio sebagai Menteri Kewangan, beliau telah membuat pendedahan terdapat kecurigaan yang keterlaluan di dalam Kementerian Kewangan. Jadi pada akhirnya isu Jana Wibawa ini membawa kepada beberapa pendedahan, beberapa pembongkaran yang telah menunjukkan beberapa nama pemimpin-pemimpin termasuk Wan Saiful sendiri dalam Parti Bersatu dan nama Muhyiddin Yassin sendiri sebagai suspek untuk isu projek Jana Wibawa. Dalam pada itu Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan pada ketika itu pun dipanggil oleh SPRM. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe, dan sekiranya Anda mempunyai komen tentang perkara ini, dipersilakan komen.